Nisa percaya mesti ada antara korang yang pernah terbaca kisah seram yang pernah dikongsikan sendiri oleh Major Fitri sekitar tahun 2019. Kalau korang masih belum baca lagi, Nisa akan bacakan untuk korang sebab bagi Nisa kisah ni sangat-sangat menarik kerana terdapat banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ni. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to the Kanis channel. Jadi ini adalah perkongsian Major Fitri sendiri di Facebook beliau. Hujung 1990-an, tahun sebenar kena dirahsiakan, saya beroperasi gubir selama 2 bulan di hutan. Pelatun saya, lebih kurang 30 orang diarahkan untuk ambil alih satu pos di sempadan Malaysia, Thailand. Pos itu terletak di atas bukit, di tepi sebuah empangan di utara namanya Empangan Ahning. Pos di situ ada beberapa pondok yang dibina dengan susunan batang kayu besar. Kami masuk operasi sebelum bulan puasa. Jadi sah kami akan berpuasa dan raya dalam hutan. Sewaktu serah terima tugas, pegawai yang serah itu ada cerita pada saya bahawa mereka banyak kali diganggu oleh makhluk halus. Mereka ada yang kena tampar, ada kena campak dari tempat tidur, ada mimpi-mimpi yang menakutkan. Selepas pelatun itu sudah serah kepada saya, mereka pun naik bot keluar dari kawasan itu. Seperti biasa, sebelum memulakan apa-apa, saya akan jalan kelilingi pos itu dan untuk lihat keadaan pos. Saya nampak banyak tulang babi hutan, tulang monyet, lotong, labi-labi di dalam tempat memasak yang ditinggalkan. Biasalah mereka yang duduk sebelum ni ramai berbangsa Iban dan Dayak serta bukan agama Islam. Itu biasa, saya faham. Saya ambil garam sebungkus. Saya bacakan beberapa ayat Al-Quran dan mantra yang saya tahu. Saya tabur garam itu di sekeliling pos itu. Saya arahkan anggota saya jangan tidur dalam pondok-pondok yang ada di situ dan semua sekali kena buat hammock dan tidur dengan kemah poncho sendiri. Masuk waktu maghrib, saya suruh anak buah saya azan dan kami solat isyak berjemaah di atas lantai hutan berteman cahaya lilin sahaja. Saya jadi imam dan sarjan saya jadi bilalnya. Malam itu, hujan turun selebat-lebatnya. Angin ribut kuat dan menakutkan. Terdengar bunyi pokok-pokok balak yang patah dan tumbang. Kami masing-masing serah nyawa pada Allah sahaja. Kalau itulah ajal kami reda. Tiba-tiba, air yang datang entah dari mana mula banjir separas betis di pos kami. Pelik, kami ni duduk di atas bukit. Mana ada air nak bertakung dan mengalir ke arah kami? Air sepatutnya turun terus bawah bukit. Kami semua bertahan dan berdiam di kemah masing-masing. Saya hanya mampu berzikir dan mengulang baca ayat 128 dan 129 dari surah At-Taubah. Berulang-ulang hingga saya tertidur peluk senjata M16 saya dalam hujan lebat. Saya bermimpi ada seorang lelaki tua memberi salam pada saya dan senyum pada saya. Esok paginya hujan dah berhenti, matahari naik. Kami semua terkejut. Semua tulang-tulang binatang semalam, semua pinggan, mangkuk dan periuk yang digunakan askar sebelum ni, semuanya telah hilang entah ke mana. Anak buah saya cakap, banjir semalam itu yang hanyut dan cuci segalanya. Lebih mengejutkan, semua pondok-pondok yang lama ada di situ telah rosak ditiup angin dan dihempap dahan dan pokok balak. Alhamdulillah, nasib baik kami tidak tidur dalam pondok-pondok tu. Kami semua selamat dari kesan hujan, banjir dan ribut semalam. Saya terus arahkan sarjan saya untuk bakar semua pondok-pondok itu dan gotong royong bina surau kecil dengan menggunakan buluh. Saya dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena di tempat itu. Dalam 3 hari, siaplah surau dari buluh yang kami bina. Tidak besar, cukuplah ada 5 saf dan tiap saf boleh isi 8 orang. Dinding ringkas, berlantaikan buluh dan hanya berbumbung daun hutan yang kami anyam. Dan setiap hari saya arahkan surau itu diazan pada waktu subuh, maghrib dan isyak serta solat berjemaah pada yang tidak bertugas. Sambil buat kerja mengatur semula pos itu, kami tetap buat rondaan jalan kaki masuk jauh ke dalam hutan di mana pagi pergi ronda, lewat petang balik semula ke tempat kami. Setelah 2 minggu di situ, masuk bulan puasa, kami tahu kali ini giliran kami berpuasa dan raya dalam hutan. Yang menjadi hiburan kami hanyalah bungkusan makanan dan surat yang dihantar oleh isteri dan anak-anak. Itu pun hanya dapat setiap 2 minggu melalui helikopter atau bot tempur tentera. Masuk Ramadan, di malam Ramadan yang ketiga, ketika saya jadi imam solat tarawih di surau buluh kami itu, dengan cahaya hanya guna 2 pelita, tiba-tiba dengar saf-saf yang kosong di belakang dipijak-pijak oleh ramai orang dan ada bau wangi yang kuat. Waktu saya sebagai imam habis baca Al-Fatihah, kami dengar suara kuat, amin, macam suara dari 50 orang. Sedangkan kami yang tarawih waktu itu hanya 8 orang. Saya cuba tenangkan hati dan teruskan solat. Waktu selepas solat dan beri salam pada 2 rakaat pertama itu, anak-anak buah saya semua nak lari keluar dari surau sebab rasa seram. Saya cakap, sudah, kita teruskan saja solat tarawih lagi 6 rakaat. Mereka saudara kita juga, sama-sama buat ibadat. Saya terus bangun dan teruskan jadi imam solat tarawih.
Sepanjang tarawih sampai ke witir, begitulah keadaannya. Apabila saya beri salam sunat witir terakhir, bunyi sekali lagi lantai-lantai buluh itu seperti orang ramai keluar dari surau. Saya dan anak-anak buah teruskan dengan zikir dan doa. Lepas itu kami moreh dengan makan biskut askar yang keras cecah air kopi. Semua tak bercakap sepatah pun tentang tadi. Lepas minum, semua masuk tidur di kemah dan hammock masing-masing. Pukul 2 pagi, dalam gelap gelita, juru audio yang di sebelah kemah saya kejut saya. Katanya, "Tuan, bangun, ada benda tengah mengaji Quran di surau kita." Memang jelas saya dengar suara satu lelaki sedang membaca Quran di surau kami. Saya suluh dengan lampu suluh ke surau. Tak ada orang pula. Suara itu terus membaca hampir sejam lamanya. Lepas dia habis, tiba-tiba ada suara bisik di telinga saya. "Fitri, boleh kita berjumpa?" Saya berdebar takut. Saya balas, "Jumpa di mana?" Suara itu bisik lagi, "Jumpa di pokok hujung permatang bukit ini." Saya serba salah. Apa nak buat ni? Dah pukul 3 pagi ni. Gelap gelita pula. Anggota yang bertugas sentri yang jaga pos ada di tengah pos. Saya kena berani dan hadapi juga benda ni. Mungkin ini baik untuk kami. Itu dalam fikiran saya. Saya bawa senjata, pakai kasut, bawa lampu suluh dan mula berjalan keluar dari pos dan ke hujung permatang bukit yang jaraknya 200 meter dari tempat kami, seorang diri. Dalam hati risau dan hanya zikir yang mampu saya buat. Sampai di hujung permatang dekat satu pokok besar, tiba-tiba dengar "Assalamualaikum." Meremang bulu roma. Saya balas salam itu. Saya suluh keliling, tak ada orang. Saya terus bertanya, "Siapa kamu? Apa kamu mahu?" Dia jawab, "Tenanglah, aku juga Islam. Aku ketua di kampung ini." Saya uji lagi dia dengan beberapa soalan. Dia jawab dengan betul. Jadi hati saya mula tenang. Selepas itu, saya duduk di lantai hutan dan kami bersembang agak lama dalam banyak perkara. Saya tak nampak dia, hanya suara. Maaf, saya dah janji padanya tidak akan buka rahsia isi apa yang kami sembangkan. Ringkas cerita, saya balik ke pos dalam pukul 5 untuk bersahur. Esok waktu siang, saya cakap pada sarjan yang saya teringin nak makan lauk ikan untuk berbuka puasa nanti. Sarjan dan beberapa anak buah turun ke empangan nak menjala dan pancing ikan. Tiba-tiba, entah dari mana datang timbul pelbagai jenis ikan yang banyak ke tepi empangan di tempat kami. Tak perlu pancing pun, ikan-ikan tu seperti menyerah diri. Tangkap dengan tangan saja. Punyalah banyak dapat ikan segar pada hari itu, sampai kami boleh buat perkasam. Rezeki jangan ditolak, Alhamdulillah. Pendek cerita, banyak perkara indah yang berlaku selepas saya jumpa ketua jin Islam itu, serta banyak kenangan sepanjang kami berpuasa dan beraya di hutan dalam operasi. Sewaktu nak serah operasi ke pasukan lain, hati saya sebab dan sayu kerana tiba masanya kami pulang ke kamp. Saya berpesan sungguh-sungguh pada pegawai yang gantikan saya untuk jaga tempat itu selepas kami tiada. Tapi sayangnya, beberapa bulan lepas itu, saya dengar khabar yang tempat itu kembali diganggu dan jadi berterabur seperti dulu. Surau yang kami bina pun sudah tidak diguna, malah jadi stor tempat letak barang dan jadi stor makanan pula. Jadi itulah pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini. Hutan bukan tempat kita dan kita juga berkongsi alam dengan mereka. Jadi kita kenalah saling menghormati seperti mana kita juga nak dihormati. Picnic with my best friend.